Saudara Faizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam mufti. Salam. Salam mufti. Salam mufti. Rizal, apa khabar? Alhamdulillah. Baik. Sihat. Nampak macam dah on fire. Penat baru balik kerja. Kena layan you all. Ya, terima kasih kerana sudi melayan dan mengangkat telefon saya. Aduh, nak call pengadil ni memang busy Zal. Betul. Yalah, kita okey. Suatu COVID ni Zal. Hmm. Terjejas tak? Your lifestyle apa tu ataupun pekerjaan? Uh, Satu benda yang saya dah rindu sekarang is work from home lah. Dah rindu? Dah kena batal balik kerja. Yang dari masa work from home tu lah yang best kan. Kita masa tu kita cuba benda-benda baru kan. Jadi kita belanjalah duit beli mic sebagai untuk start recording dari rumah. Jadi hobi yang baru yang mahal. Hobi yang mahal dan hobi yang baru lah. So, recording apa Zal? Oh, sekarang dah jadi music producer now, are you? Producer. Oh, shot. Itu apa? Matlamat pertama untuk rakam semula lah lagu-lagu pertandingan Mak Yong Kedik. Jadi buat untuk simpanan untuk rujukan. Macam itulah. Sentimental value. Sentimental value lah, yelah. Tapi choosy lah karya yang saya buat je. Okey, terpulang pasal awak yang buat. Ya, Sukanya awak sendiri. orang nak cakap apa? Siapa nak cakap apa? Okey, Zal, kita kembali kepada EPSS. Okey. Anda akan mengadili awak-awak dan panduan. InsyaAllah. Okey. So, saya nak tanyakan kepada awak, keserasian antara awak-awak dan panduan tu untuk menghasilkan satu persembahan yang baik apakah pelajar dan juga pelatih harus lakukan untuk mendapatkan keserasian tersebut? Because pada saya pelajar-pelajar ni baru nak berkecimpung dalam seni dikir barat. Habis yang Mehrbani semua ada baru-baru pelajar-pelajar. So macam mana kita nak dapatkan keserasian tu dalam persembahan? Rasanya perkongsian ini saya mulakan sebab saya pun dulu bermula daripada posisi awak-awak. Oh, you play awak-awak also? Yes. Dahsyat. Awak yang boleh lah tak top sangat tapi so far tak dapat select lah kan. Ui, dahsyat. #Riak dan. Okay. Lepas tu tahun 2001 alih kepada paluan. Jadi pemahaman yang kita harus ada keserasian itu perlu untuk semua komponen sebenarnya. Bukan hanya untuk awak-awak dan paluan. Tapi yang utama sekali yang kita nak sampaikan dalam persembahan tu adalah aura dan tenaga persembahan. Jadi pemahaman harus berlaku antara awak-awak dan paluan. Jika awak-awak itu menendangkan melodi dari suara kan, suara gerak-geri tari. Paluan harus mendukung. Janganlah awak-awak tu bernyanyi dengan semangat, ragam fancy. Sekali paluan ni macam du. Macam mana kita nak macam mana nak kelakar. Susah nak dapat keserasian lah. Macam bateri Duracell dah weak gitulah kan. Vice versa. Sebaliknya untuk paluan yang gelojoh mungkin tidak gelojoh tapi bertenaga sangat. Papu. Habis tu awak-awaknya pantulan suaranya kurang. Gerak-gerinya pun Gerak-geri dia gini ya. tak ikut macam ni kan. Ting kedodong ting kedodong mestilah tak kena kan. Jadi keserasian itu macam dari mata kasar kita dah boleh nilai. Okey, untuk permulaan mana yang start dulu? Awak-awak mengikut rentak paluan ataupun paluan mengikut gerak-geri ataupun melodi awak-awak nyanyi tu? Okey, Untuk permulaan lah. pengalaman saya lah. Kalau saya mencorakkan satu set untuk pertandingan, benda ni saling membantu. Kadang-kadang bila kita dapat melodi, ahli paluan dapat idea. Okey, kita nak dukung sedemikian. Lantas dimasukkan awak-awak nyanyi gerak-geri. Kadang-kadang bila kalau cocok lah kita tak buat perubahan. Tapi kadang-kadang awak ni kita nak buat gini lah lagi macam kena.
Jadi pihak paluan akan tweak sikit lah, akan ubah sikit. Oh, kita nak mungkin salah satu contoh dia punya jab music tu kenakan dengan gerak tari. Macam itulah. Dia saling membantu. Macam mana pun maklumat utama tu dua-dua kena merasa puas dalam menyampaikan lagu tersebut. So in other words nak kena give and take lah. Yes, Dia tak boleh paluan aku nak main macam gini, Yalah. orang awak pun tak aku nak gerak tadi macam ni, paluan nak kena ikut. So nak kena ada give and take. No lah. one is bigger than the team. No one is bigger than the team. I like you. I like that one. No one is bigger than the team. Okay, Zal, seterusnya. You dah consider juri tetap PSS. Resident judge lah. Dah berapa lama dah? Alhamdulillah. Dah bertahun lah Dah 5 tahun dah. Dah 5 tahun dah. Dah cukup lama untuk menjawab soalan seterusnya ni. Okay, satu perkara yang anda rasa positif atau satu kebimbangan yang anda yang ketara lah yang anda lihat selama anda mengadili persembahan di PSS ni. Sebenarnya lebih banyak positif daripada negatif. Positifnya semakin tahun semakin kita lihat pelajar-pelajar ni walaupun dia bertukar, tetapi pemahaman atas Dikir Barat tu dah mantap. Jadi tidaklah kita mengalami soalan-soalan yang macam apa tu? Yang pelik-pelik Yang pelik-pelik yang kelakar lah. kan masa taklimat. Jadi apa yang disampaikan tu lekat pelajar. Jadi memang ada kemajuan dalam pemahaman permainan dikir di arena sekolah-sekolah. Sambil tu rasanya pihak penganjur kumpulan Rika tidak menyekat kreativiti. Jadi orang masih boleh pakai props dan sebagainya, cara penyampaian mengikut seni kata dan sebagainya. Benda tu masih berwarna-warni, tetapi landasan dikir tu masih ada. Jadi itu yang satu benda yang saya harus puji, baik pelajar ataupun pelatih yang telah memahami lah. Maknanya bila anda cakap pelajar-pelajar tu, bila diorang buat performance, anda boleh rasakan diorang dah mantap buat persembahan. Kita boleh cakap lah, pelatih tu have done a good job lah. Betul. Tahniah pelatih. Teruskan usaha anda. Ni macam I kasih you. Okay, Zal. Seterusnya, bagaimana kita boleh terus kekalkan semangat berdikir kepada anak-anak muda, especially pelajar-pelajar lah, di dalam cabaran hidup yang kita sedang alami ni sekarang. Selain daripada PSS ke ataupun kalau tak ada EPSS tu ni, macam mana kita nak terus kekalkan semangat? Definitely semangat tu akan jatuh lah because tak boleh berdikir, tak boleh dalam keadaan macam ni. Agaknya macam mana kita boleh kekalkan semangat tu? Pendapat saya tidak lain daripada apa yang saya telah katakan dalam forum-forum lain. Untuk mengekalkan satu minat ni kita harus gila. Gila berseni. Jenis yang macam mana? Jenis ada surat hijau ke macam mana? Bukan surat hijau. Dia macam gila power ni. Gila macam tu. Okay. Dia macam kemaruk, tahap kemaruk lah. Macam gitu dia benda ni kita cari sampai kita puas apa yang kita nak cari. Jadi mungkin berkait balik kepada soalan yang sebelum ni yang perihal negatif tu. Negatif, satu benda yang negatif lah bagi saya. Pelajar-pelajar harus mengkaji lebih. Okay. Walaupun dapat memenuhi citarasa ataupun kriteria-kriteria dalam pertandingan tersebut, harus membuat kajian balik. Kajian tersendirilah. Ya. Tak cukup dengan sumbangan ataupun informasi yang diberikan oleh pelatih. Betul. Ajaran daripada pelatih is not enough. Kita nak kena secara individu pun kita nak kena buat kajian sendirilah. Harus untuk menghalusi. Sebabnya pemahaman fungsi penyampaian lagu-lagu Dikir Barat, kalau kita tak faham fungsi dia, bagi kita semua betul sebenarnya. Jadi untuk mendidik, mencorak Dikir Barat ni perlu faham fungsi-fungsi dalam Dikir Barat tu. Kenapa juara sedemikian, kenapa karut sedemikian. Jangan paluan tu dari karut, dari juara sampai lagu penutup sama corak. Kenapa tak boleh? Benda-benda halus ni
itu yang kita harus menggalakkan pelapis-pelapis baru ni. Sebab kalau kita hilang minat untuk mengkaji, kita akan berhenti. Sebab sebagaimana yang ramai tahu, penglibatan pelapis-pelapis ni hanya berlaku apabila senior-senior panggil orang, datanglah latihan kita jamming. Okey, jamming setakat jamming. Sekarang kita nak jamming, semua orang nak jamming kena syok gini. Kan? Jadi kita syok tu atas pemahaman penghalusan seni ataupun syok sendiri. Dua benda yang berbeza. Dia syok lah syok. Tapi syok ni syok kita sendiri bagus, ingat kita bagus ke? Syok seluruh masyarakat dikit, ni betul je, sedap ni. Orang yang tengok pun rasa syok rasa. lah. Jadi sifat gila ni. Sifat gila ni kalau kita dapat pupuk, kita tak cakap 100% lah. Dalam 10 tu dapat 2-3. Sebab kita manusia, kita akan terpengaruh. Jadi kalau 1-2 ni yang memang betul-betul influential figure, I think it's enough to assemble all the others of the same generation to mengkaji lebih lah kepada apa yang mereka permainkan. So kajian secara tersendiri tu penting. Lagi sewaktu kita tengah COVID ni, berbanding dengan sebelum COVID, mungkin pelajar-pelajar kali ni ada masa yang lebih lah. Jadi kita tak boleh berdikir secara fizikal, tak boleh jumpa. Ilmiah pula. Kita gunakan masa ni untuk kaji itu. Dengar tu belajar. Kita selalu sibuk, kalau kita nak kata untuk period untuk bertanding, kita sibuk untuk berlatih. Kita sibuk untuk menghasilkan karya-karya baru. Jadi sekarang kita ada masa untuk tidak fikir untuk menghasilkan benda pertandingan. Kita buatlah back end ni. Pemahaman kenapa kita kena buat gini? Kenapa macam gini? Jadi bila kita datang untuk latihan, kita lebih senang. Well prepared lah, orang kata. Satu pesanan yang paling baik yang saya rasa personally pun boleh membantu diri saya dan juga pelajar-pelajar di sana. Bukan pelajar juga, pelatih nak mengajar pun kita nak perlukan kajian. Kita akan sambung ke segmen yang kedua selepas ini bersama Saudara Faizal. Di segmen kedua ni kita akan bertanyakan soalan kepada Faizal. Apa-apa saja soalan yang datang, hasil soalan-soalan ini datang daripada pelajar, pelatih dan juga mereka yang mengikuti perkembangan PSS. Kita ada tanya soalan dekat IG story. Lepas tu kita tanyalah apa-apa untuk judge. Okay. Dan kita ada 2 soalan. Okey, alhamdulillah 2. Salah. Alhamdulillah macam lega je. Macam lega. Okey, kita soalan yang pertama. Secara ringkas. Ini ada orang tanyalah secara ringkas. Bermulanya bagaimana anda bermulanya berdikir? Apa yang buat anda minat berdikir? Masa sekolah rendah dulu, First Toa Payoh Primary School, saya benci dikir barat. Sebab bising lah. Saya datang badminton hari Sabtu, ada je diorang bising-bising kat bawah. Main badminton? Badminton. Bagus. Ada link Dulu masa sekolah rendah dulu, wakil-wakil AMP. Wakil-wakil AMP. Jadi diorang ada program kan untuk bawa pelajar, murid-murid sekolah rendah. Jadi lepas tu masuklah Victoria School, Sekolah Victoria. Victoria School Nasib dia. Jadi masa tu MLDDS, Malay Language Department, mengadakan pertandingan dikir barat. Internal punya EVS. Jadi kumpulan tu Ilsa Kana, mesti dengar lagi. Ilsa Kana. Dia dia terbalikan anak asli lah gitu. Anak asli apa? Oh, daripada zaman tu dah orang dah terbalikan nama. Jadi saya diajak oleh abang saudara saya, Azhar. Seorang pemain sekolah dikir barat juga. Sekolah dikir barat. Tidak bermain berkecimpung di luar. Jadi saya ikutlah, dia bagi saya seni kata. Saya pergi dekat tingkat 4 science lab belakang tu, dekat seni kata. Nyanyilah, dia ajar saya nyanyilah. Nyanyi seorang-seorang pakai terlolong kan. Jadi macam okey jugalah kan. Not bad lah. Okey lah.
Jadi dari situ masuk MLDS tu dapat second, main awak-awak. Oh. So tengok berbana tu macam interesting, macam menarik je berbana ni. Okay, tak apa, lupakan dulu. Lepas tu ada menyertai pertandingan Gema. Anjuran apa tu, Maktab Rendah Nanyang. Gema DK. Gema DK. Masa tu set 1 lah, dengan 1. Tahun berapa tu Zal? 95. 95? Oh, aku masih puting lagi. Masih sama. Jadi masuklah masuk main saringan. Saya final tak dapat masuk, tak main sebab bapa bising. Arwah bapa bising. Aku ni asyik apa tu, tak belajar kat VS kan, nak belajar. Nak kena belajar. Tapi masih continue ni lah badminton pun saya give up. Saya continue NCC je. NCC. Jadi lepas tu dengan 2, 3, 4 dah tak dikit dah. Cuma saringan tu je lah main. Terus dengan 4 kan, lepas prelims tengok terus masa tu Gema 99. Pergi tengok lah. Pergi tengok juga dengan member-member kan, member ajak. Tengok. Okey, aku nak masuk SP untuk main Dikir Barat. Bukan untuk belajar. Untuk main Dikir Barat. Masuk poli pasal untuk nak main Dikir Barat. Bagus kan, bagus macam tu. Pasal minat dengan corak dia lah, corak Dikir tu. Jadi pelajar jangan ikut Masuk sekolah untuk belajar. Dia lain level pasal dia dari Victoria. Okey, sambung. Jadi dari situ jumpalah Abang Aziz, Fadli. Masa tu Sarip Safwan pun ada. Jadi masa tu mulalah Dikir Barat di situ. Lepas pertandingan Khatulistiwa 2000, SP dapat second juga. Lepas tu jumpa kawan saya, kawan primary school, Irwan Shah. Wan Shah ni dia ajak saya masuk Putera Emas. Jadi ikutlah. Padahal dah memang nak niat tu dah pasang dia nak masuk Putera Dewa. Tapi macam segan. Jadi Wan Shah ni dah ajak, okeylah masuk Putera Emas. Ada putera juga jadilah. Jadi masuklah Putera Emas. Masuk Putera Emas, alamak, ada culture shock. Sebab permainan lain kan. Ada main yang stars kan, masuk Putera Emas macam ni Okey, macam tak relevan apa aku yang dah buat selama ni. So ambil peluang tu untuk belajar. Jadi dari situlah saya belajar pelbagai aspek, pelbagai permainan Dikir. Kenapa kumpulan ni main macam gini, kenapa Putera Emas macam gini. Sebab kita masih hijau, kita tak faham. Kita ambil lah, orang nak belajar, nak ajar kan. Kita jangan taksub pada satu yang kita belajar. Jadi masa tu dengan Putera Emas lah sampai 2005. Tapi pada masa yang sama saya masih berjumpa dengan Abang Aziz untuk belajar seni kata. Dari seni kata tu dari Abang Aziz. Lepas saya dah masuk Mak Yong Kedet pada tahun 2006, baru saya lanjutkan pengajian dengan saudara Muzaffar Shah. Jadi itulah progres lah dalam seni kata. Dalam paluan memanglah dengan Abang Aziz dari dulu. Even di Putera Emas pun dengan Abang Manan belajar juga. Dan lepas tu saya berkenal dengan Azam masa tahun 2008 tu. Dapatlah peluang belajar dengan guru-guru di Kelantan. Jadi memang perjalanan dalam Dikir saya ni progresif. Sebab memang pada mulanya saya masuk grup luar tu masa Putera Emas pada tahun 2000 tu. Saya dah beritahulah diri saya dalam masa 5 tahun 6 tahun saya nak duduk kat judge. Jadi saya nak ada target lah, ada target. Mesti ada target. Ini yang saya pesan untuk ahli-ahli muda di Kedet juga. Kalau kita tak set target, kita tak set objektif perjalanan kita. Kita ambil sambil lewa, kita tak ada benchmarking. Tak ada benchmark. Tak ada arah lah. Jadi if you want to do it, study good and it well. Baru worth apa-apa effort yang kita letakkan. Yang put in. Betul tu. Pesanan yang paling baik. Contoh yang baik. Contoh yang baik kita boleh ikut. Okey Zah, seterusnya. Dari tadi saya dengar awak kat EVS main Dikir Barat, main badminton. Ramai ni yang tak tahu yang awak sebenarnya minat sangat dengan badminton.
Ada kebetulan ada soalan dekat IG story, ada orang tanya. Pemain maknanya orang ni yang tanya kenal awak lah. Dia tahu yang awak suka main badminton. Pemain badminton yang anda minati, yang suka, idola kira. Taufik Hidayat lah. Taufik Hidayat. Dia yang Indonesia kan. Oh, dia pun macam hebat juga Dia memang hebat, dia bukan macam. Dia memang dahsyat lah. Dia dahsyat. Okay, kalau macam tu, dia someone yang that you look up to in a badminton arena. Okay, anda contoh Taufik Hidayat ada dekat depan awak ni sekarang. Ya kamu buat apa sih di sini ya? Ya kok smashnya kayak gitu orang. Kayak gitu kan smashnya kayak ya goblok apa aja. Nah, contoh dia ada di depan kamu. Anda ada 3 perkataan untuk bertanyakan kepada dia atau ungkapkan sesuatu. 3 perkataan dia. Apa yang anda akan cakapkan? Apakah 3 perkataan tu? 3 perkataan kepada Taufik Hidayat. Ajar saya boleh? Ajar saya boleh. Bagus. Yalah, Konsisten dari segmen 1 sampai segmen 2 dia nak belajar je. Jawapan dia ada kena nak belajar. Orang lagi hebat pada kita belajar. Bagus lah. Tapi memang Taufik Hidayat tu yang bagus lah. Bagus. Sampai saya beli raket dia. Tapi si Sidik tu anak dia banyak. Semua pemain badminton. Tapi memang cara permainan dia memang baiklah. Okey. Kita akan sambung di segmen yang terakhir, iaitu segmen ketiga bersama Faizal. Sebentar saja nanti. Bersama saya adalah Faizal. Faizal, kata-kata hikmah, kata-kata perangsang, kata-kata semangat untuk pelajar dan juga pelatih yang tengah sibuk ni sekarang ni, tengah buat persiapan EPSS. Silakan. Okey, terutama sekali tahniah kerana masih bertungkus lumus untuk menjayakan Dikir Barat di Singapura. Pesanan saya lah, benda ni merupakan satu projek sulung yang mana Dikir Barat ditandingkan secara social media. Jadi rakaman harus dilakukan dan sebagainya, live akan dikendalikan. Jadi salah silap daripada juri juga tidak terkecuali. Kami semua juga sedang belajar daripada pembaharuan ini, konteks ini. Jadi harap mengambil iktibar daripada apa yang kita alami masa ni untuk kita terus baiki diri. Mungkin this is the new norm. Mungkin in the future pertandingan Dikir Barat boleh ambil dalam 2 bentuk, dalam secara cyber atau secara fizikal. Jadi sama-samalah kita jayakan benda ni. Janganlah kita kecam jikalau sesuatu itu tidak berlaku atas apa yang kita impikan, kerana kita semua saling tengah belajar lah. Itu saja. Dengan itulah dia kata-kata hikmah daripada saudara Faizal. Kita akan jumpa anda di episod yang akan datang dalam rancangan Cakap-Cakap Je. Terima kasih Faizal. Sama.